Mari kita lihat kepada sejarah. Mengapakah kaum Red Indian tidak wujud lagi sekarang di Amerika Syarikat? Ada, tapi terlalu sedikit. Kenapa Red Indian hampir pupus di Amerika Syarikat sekarang? Mari kita lihat kepada sejarah. Mengapakah kaum Red Indian tidak wujud lagi sekarang di Amerika Syarikat? Ada, tapi terlalu sedikit. Kenapa Red Indian hampir pupus di Amerika Syarikat sekarang? Kenapa Aborigines di Australia yang tiup pipe bom 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 hampir tidak ada lagi di Australia. Tuan-tuan kerap pergi ke Sydney, Gold Coast. Kenapa hampir tidak wujud masyarakat orang asli ini? Di Amerika Syarikat dulu, masyarakat orang asli ini begitu ramai. Bahkan mereka lah penduduk asal di Amerika Syarikat, di benua Amerika. Mereka ada begitu banyak suku kaum. Kalau kita masyarakat orang asli di Malaysia ada 18 suku kaum sahaja. Kaum asli di Amerika ini berganda-ganda sampai 562 suku. Yang terbesar, yang kita tahulah, tengok-tengok cerita cowboy, Navajo, Cherokee, Mohawk dengan Sioux. Itu ada ratusan lagi. Ini yang paling besar-besar. Malah pada masa sebelum kedatangan orang-orang Eropah ke tanah Amerika, Red Indian ini ada yang tidak kenal pun dengan suku bangsa dia yang lain, sebab Amerika ni terlalu luas. 30 kali ganda lagi besar daripada Malaysia. Mereka pun tidak kenal sama sendiri. Dulu mereka ramai. Tapi datang penjajah daripada Eropah, datanglah kaki-kaki bisnes daripada Sepanyol ini. Apa mereka buat? Mereka hapuskan secara total. Dan ini kita sedia maklum sampai sekarang. Mantan Presiden Amerika, Donald Trump, dia memang anti betul dengan imigran yang dah ada dalam negara Amerika. Jadi Trump dengan ideologi white supremacy-nya, dia merasakan bahawa hanya orang kulit putih sajalah yang lebih superior dalam setiap perkara dan mereka sepatutnya lebih dominan berbanding bangsa-bangsa lain. Jadi dia buat satu polisi menghantar balik imigran ke negara asal masing-masing untuk menjadikan Amerika sebagai negara untuk orang kulit putih sahaja seperti dia. Walhal saudara-saudari sekalian, yang sepatut dihantar balik adalah orang putih itu sendiri. Sebab kalau kita nak bandingkan dengan abad ke-15, semasa bangsa Eropah ni mula-mula menjelajah ke Amerika, orang asal di Amerika terdiri daripada Red Indian ni, kita pun tak gunakan istilah Red Indian ni, kebodohan orang Eropah memanggil Red Indian. Kerana kompas tersesat nak ke India, pergi sampai ke Amerika, dia tengok kulit orang tu merah, dia panggil Red Indian. Tak, kita gunakanlah Red Indian ini. Mereka ketika itu, masyarakat asal di Amerika Syarikat, kurang lebih ketika itu ada lebih kurang dalam 10 juta orang. Manakala sekitar abad ke-20, iaitu selepas peperangan dan juga genosid yang berlaku kepada mereka, maka anggaran penduduk asal di Amerika Syarikat berkurangan jadi 300,000 orang sahaja. Dan sekarang populasi mereka kurang daripada 1% saja daripada 327 kurang lebih juta penduduk di Amerika Syarikat. Dan mereka hari ini menjadi kaum minoriti. Why? What is the because? Kenapakah mereka pupus daripada sekian banyak menjadi sedikit? Antaranya adalah kerana mereka tidak kenal dengan istilah jihad. Selain daripada faktor kita panggil sebagai faktor Columbian Exchange ataupun Columbian Interchange. Dia Columbian Exchange ini adalah kedatangan orang Eropah. Mereka bukan datang saja-saja. Dia bawa juga pemindahan ataupun pertukaran besar, banyak perkara-perkara. Dia bawa pada negara mereka tumbuh-tumbuhan. Dia bawanya haiwan. Dia bawanya budaya. Dia bawanya populasi manusia. Dia bawa teknologi. Dia bawa idea-idea di antara Amerika dan dunia lama pada abad ke-15 dan juga ke-16 atas faktor perdagangan. Termasuklah juga yang mereka ekspor. Bawa sekali ketika penjelajahan adalah penyakit. Maka menularnya penyakit-penyakit yang dibawa ke Amerika Utara, penyakit wabak, cacar air, kolera, selsema, malaria, demam campak,
penyakit kelamin dan macam-macam lagi, itu dibawa bersama oleh para penjajah dan penjelajah ini. Disebabkan orang asli Amerika ini mereka jarang sakit, jadi bila mereka terkena penyakit-penyakit baru ini, maka mereka akan jadi sakit lebih teruk lagi. Orang Eropah mungkin dah biasa penyakit itu, jadi mereka badan dah develop dia punya sistem imunisasi. Tapi orang-orang yang selama ni sihat, kena terus, tumbang terus. Maka penyakit berjangkit telah menyebabkan kematian yang begitu ramai. Itu satu faktor. Tak campur lagi genosid yang mereka lakukan, tidak ada pembunuhan besar-besaran, tetapi mereka buat caranya, mereka berikan selimut, hadiahkan selimut kepada penduduk orang asli, diletakkan selimut itu beberapa jenis kuman, termasuklah smallpox, berbintik-bintik badan ini kepada masyarakat orang asli. Penyakit itu kemudiannya bila kena pada seorang, dia akan merebak pada orang lain dan dia akan membawa kematian dalam skala yang besar. Dan ini bukan cerita teori anti vaksin apa tidak. Ini wabak pertama ini telah didokumentasikan antara tahun 1616 sampai tahun 1619. Dikenali sebagai Great Dying. Cikgu-cikgu boleh Google sendirilah Great Dying ini. Jadi mereka menghapuskan secara menggunakan penyakit. Selain daripada itu, pada abad ke-18 dan juga 19, pemerintah Amerika dia buat satu macam PKPD lah kalau kita ini, diasingkan masyarakat orang asli ke wilayah-wilayah tertentu yang diberikan nama reserve orang-orang Red Indian ini, reserve untuk mereka. Dan kawasan ini begitu terpencil sekali dan jauh daripada kemajuan, maka mereka selama-lamanya hidup dalam kemiskinan, hidup dalam tekanan, akhirnya menyebabkan mereka minum, mabuk, dadah, kemurungan dan akhirnya merosakkan terus kepada kaum ini. Jadi apabila tekanan-tekanan yang dilakukan oleh pihak penjajah ini berlaku di Amerika, tidak ada yang bangkit secara bersungguh-sungguh. Sebab tidak keterlaluan kita katakan mereka tidak kenal istilah jihad. Sebab itu jihad adalah perlawanan terhebat sekali dengan penjajahan. Mari kita lihat di Tanah Melayu. Kebangkitan ulama Tanah Melayu ini asalnya berakar daripada simbahan kebangkitan ulama Islam yang berlaku di seluruh belahan dunia ketika itu. Di luar Tanah Melayu ketika itu, seperti di Indonesia, di Mesir, di Libya, Algeria, Iraq, Iran, Sudan, Nigeria dan negara-negara umat Islam yang lain, Islam telah menjadi kuasa penggerak yang begitu ampuh dalam membajai perjuangan menentang penjajahan Barat dan menyuntik energi perjuangan kepada pejuang-pejuang kemerdekaan ketika itu. Ulama dan gerakan Islam telah memacu perjuangan menentang penjajahan. Contohnya, Syekh Abdul Qadir Al-Jazair, dia yang menggerakkan jihad menentang penjajahan di Algeria. Lion of the Desert, Syekh Omar Mukhtar, dia menggerakkan perjuangan di Libya. Begitu juga Syekh Osman Den Fodio yang bergerak di Nigeria. Sama juga dengan Hassan Al-Banna yang membawa gerakan pembaruan di Mesir ketika itu. Ataupun Syekh Amin Al-Husaini yang menggerakkan jihad menentang pendudukan daripada Israel di Palestin ketika itu. Ataupun Sultan Hasanuddin dan Imam Diponegoro dalam Perang Jawa tahun 1825 sampai 1830 di Indonesia, mereka digerakkan oleh kiai. Termasuklah juga dalam tanah air kita, Tuan Guru Hasan bin Munas atau lebih dikenali dengan Tok Janggut tahun 1919. Itu digerakkan oleh agama. Ataupun Tuan Guru Haji Abdul Rahman Limbung berjuang tahun 22 sampai 1928. Dia dan juga gerakan Syarikat Islam Terengganu yang mengibarkan bendera Khilafah Uthmaniyah ketika itu. Jadi tidak keterlaluan kalau kita katakan punca atau kenapa kita berjuang dulu kerana Islam. Tapi seperti